ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Maka jika engkau kata, maka apa keduanya yang terlebih afdal, mengambil bekal ataupun meninggalkan akan dia? Adakah seorang yang bertawakal kepada Allah, menyerah diri kepada Allah, dia nak pergi berjalan musafir, kena bawa bekal ataupun tidak perlu membawa bekal? Adakah dia ini yang membawa bekal, dia dikira tidak menyerahkan diri kepada Allah? Ataupun yang sebaiknya dia tidak membawa bekal sebagai tanda dia menyerah diri kepada Allah? Jadi yang dikatakan bahawa tawakal ini ada peringkatnya. Ada tawakal seperti budak-budak, hanya serah apa ibunya memberi makan kepadanya. Ada orang yang tawakal seperti orang sakit. Orang sakit, dia serah kepada doktor nak buat apa-apa saja pada dia, sama ada nak gerak kaki dia ke dan sebagainya. Dan ada orang yang tawakal seperti orang mati, seperti mayat dengan pemandi, orang yang mandi mayat, ikut apa saja, buat apa saja. Maka kita ni orang awam, orang yang pekat awam, orang umum. Maka orang yang bertawakal pekat orang awam ini, dia ini berusaha terlebih dahulu. Berusaha terlebih dahulu, barulah dia menyerahkan diri kepada Allah di atas pemberian Allah. Jadi demikianlah, kita kalau nak buat majlis kahwin untuk anak-anak, memang kita sedia duit dulu. Ada duit banyak baru buat, baru jemput orang. Ada orang dia jemput dulu baru cari duit. Ini peringkat yang kedua, tawakal. Ada orang maknanya tak cari duit langsung, jemput saja. Maknanya ni peringkat yang ketiga, lagi tinggi tawakal. Maknanya, maka mana lebih afdal? Dia ini bawa bekal ataupun tidak membawa bekal ketika musafir? Maka ketahui olehmu bahawasanya ini bersalah-salahan dengan sebab bersalah-salahan kelakuan. Maka ini tidak sama mengikut dalam keadaan yang tertentu. Maknanya keadaan-keadaan itu tidak sama. Tengok atas keadaan ataupun tengok atas orang pun boleh. Ada orang memang dia bawa, dia pergi, dia ini tidak ada bawa bekalan. Ada orang memang bawa bekalan. Jika ada ia orang yang diikut akan dia berkehendak bahawa menyatakan bahawa mengambil bekal itu harus, maka meniatkan menolong orang yang Muslim ataupun menyampaikan orang minta umpama yang demikian itu, maka mengambil bekal itu afdal. Jadi dia ini nak bawa bekal ini, dia pegang bawa bekal ini harus. Nak bawa bekal ke tanpa bawa bekal, ikut bandar lah, harus, boleh. Tetapi tujuan dia bawa bekal nanti, kalau dia ini ada bekal, ketika itu nampak orang susah, dia boleh tolong. Maknanya kalau dia pergi musafir, dia bawa bekal banyak-banyak, nanti mana tahu ada orang susah, dia boleh tolong. Atau menyampaikan orang meminta, umpama yang demikian itu, ataupun orang minta tolong, dia tengok orang susah, orang tu tak minta tolong pun dia boleh bantu. Ataupun orang minta tolong dengan dia, kalau dia ada bekal, dia boleh bantu. Maka orang yang macam ini afdal bawa bekal. Maka demikianlah kita kalau buat apa-apa, nak buat apa-apa mesti kena ada dahulu. Jangan tidak ada langsung susah kita, mesti kena ada dahulu. Kalau kita ini ada anak isteri, kita mesti bekerja dahulu. Kerja, ada pemberian itu daripada Allah Ta'ala, kita serahlah pada Allah. Maka dikatakan bahawa afdal bawa bekal lah, senang kita bawa bekal. Orang nak pergi ke Mekah, pun bawa bekal, walaupun dia tak bawa sambal belacang naik atas kapal terbang, budu dia tak bawa tu, tapi dia bawa duit. Bawa duit untuk sebagai bekalan dia, nanti duduk di sana. Maka demikianlah, dia suruh kita bawa bekal. Dan tidak nafi, memang ada orang dia pergi ke Mekah, dia tak bawa apa-apa pun, bawa tubuh dia je. Dia kata yang penting niat nak beribadat, nak beribadat pada Allah. Tapi di situ ada bahayanya. Kadang-kadang boleh menyebabkan dia ini meminta-minta dengan orang. Kadang-kadang boleh menyebabkan hatinya berusing kepada perkara tersebut, sehingga kan tidak boleh menumpukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak apa tidak, kita ini orang awam kena bawa bekal. Yang ada anak isteri kena bekerja.
Yang nak buat apa-apa majlis kena ada kewangan dahulu, baru boleh buat. Ataupun kalau kita nak buat apa-apa mesti kena ada perkara yang menyenangkan hati kita dulu, barulah kita boleh melakukannya. Ini pun termasuk dalam orang yang tawakal, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan bahawa afdal, dan jika ada ia seorang dirinya lagi asing pula, dia seorang diri, maknanya dah asing, tidak dikenali orang, lagi kuat hati dengan Allah, tetapi dia kuat hatinya dengan Allah, hatinya ingat betul kepada Allah Ta'ala, tak apalah rezeki malah fikir langsung kerana Allah Ta'ala akan beri rezeki pada dia, lalu dia pun tak susah hati, hatinya kuat bergantung dengan Allah Ta'ala, maka adalah membawa bekal itu menyusahkan. Jadi susah pula bawa bekal. Hati dah ingat pada Allah, sibuk ke bekal dia pula. Maknanya ini orang macam mana? Orang yang hati betul-betul ingat pada Allah, kuat pada Allah, orang yang harta ada dengan tak ada sama. Adakah kita ni sama? Kalau kata harta ada tak ada. Harta ada rasa gagah sikit, rasa sedap sikit. Harta tak ada rasa dah ilmu je. Maknanya kalau kita yang macam ni tak boleh. Kita abdul bawa bekal. Tapi ada orang betul, dia ada harta, tidak ada harta sama saja. Ada harta ke tidak ada harta sama saja bagi mereka. Dan harta ni rupanya tak mengganggu ibadat. Ada orang macam kita, hartalah yang mengganggu ibadat. Mari mikir, macam-macam kita fikir untuk dapatkan harta. Maka tengok, ada setengah memang harta ni menyusahkan, ada setengah orang. Sebab itulah orang salafus salih dahulu, golongan tabi'in, para sahabat Nabi, kalau dia dapat harta banyak, dia akan habiskan hari yang sama. Hari yang sama dia akan habiskan. Maknanya tujuan dia apa? Tujuan dia tidak mahu menyibukkan dirinya dengan harta. Kerana apa? Kerana hatinya sudah bergantung kuat dengan Allah. Apa kita susah? Macam beginilah, katakan kalaulah kita ini duduk dengan orang yang banyak harta, orang lain nak beri harta pun kita tambuh. Harta orang beri pun kita tak kuasa dah, sebab dia dah orang hak sudah menjamin kita sebagai contoh. Maknanya maka demikianlah orang-orang yang sudah kuat gantung dengan Allah, dia melihat yang kayanya Allah, yang maha kaya Allah Ta'ala. Orang lain tak akan kaya, tak ada kaya pun, tidak ada beri kesan kepada dia, maka harta orang lain pun tak ada apa-apa pun. Dia pun tidak mahu. Cukuplah dia kata bergantung dengan Allah. Hasbi Rabbi, dia kata cukuplah bagi aku itu Tuhan aku, tidak ada lagi yang lain. Jadi ini orang-orang yang kuat hatinya dengan Allah. Maka bila kuat hatinya dengan Allah, hatinya kuat dengan banyak ingat pada Allah, dia sudah tidak mahu lagi hatinya disibuk dengan selain daripada Allah. Kita ni banyak lagi disibuk selain pada Allah. Kita disibukkan dengan harta benda, kita disibukkan dengan anak isteri, kita disibukkan dengan kedudukan yang kita ada, kita disibukkan dengan perniagaan kita. Ini perkara-perkara yang selain daripada Allah. Sedangkan orang yang kuat hati tak ada apa dah, dia hanya ingat kepada Allah. Maka ingat pada Allah, kalau dapat benda yang lain pada Allah, itu menyusahkan. Ini orang yang macam itulah kuatnya hatinya kepada Allah. Maka adalah membawa bekal menyusahkan dan membimbangkan akan dia daripada taat. Apa membimbangkan? Menyibukkan dia daripada taat. Bukan kau kuat taat, jadi nak buat taat jadi sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan harta yang dia ada, sibuk dengan bekal yang dia bawa. Bekal yang dia bawa, jadi sibuk. Orang-orang dahulu dia takut apa? Dia takut perkara yang menyebabkan dia ini tak boleh buat amal ibadat. Banyaklah perkara yang tak boleh buat amal ibadat. Jadi orang ni yang dia bimbang. Apabila hatinya sudah ingat pada Allah, lain-lain tambahlah, tidak mahu lagi. Taat dan juga ibadat kepada Allah bagi meninggalkan akan dia itu afdal. Jadi meninggalkan maknanya meninggalkan membawa bekal itu afdal. Jadi kita tak payah bawa bekal itu afdal bagi orang yang kuat hatinya pada Allah. Jadi ini tak tahu masing-masing, siapa yang rasa hatinya kuat dengan Allah, tak apalah.
Dia boleh sembahyang, dia boleh beribadat, tak ada susah-susah pun. Harta tak ada, tak apa. Ada harta, pun tak ada masalah. Jadi orang yang macam ni tak payah sibuk-sibuk lah, bergantung terus dengan Allah Ta'ala. Maknanya harta tak banyak pun tak apa, tak sibuk-sibuk tu cari. Kita yang jadi sibuk-sibuk. Kadang-kadang ramai orang yang tidak boleh menumpukan ibadat kerana harta, tidak boleh pergi kuliah pun kerana harta, tidak boleh pergi belajar, tidak boleh sembahyang awal pun kerana harta, kerana hati tu sibukkan dengan harta. Jadi bila dapat baru hati jadi tenang. Katanya begitulah, itu yang difahamkan. Maka orang yang macam kita ini mesti kena ada harta untuk tenangkan ibadat. Kalau tak ada harta memang tak tenang ibadat. Biar pakai jubah serban pun dia tak tenang. Biar ulama pun walau harta banyak dia tak tenang. Dia masalahnya masalah hati. Orang yang betul-betul hati ingat pada Allah, mereka ni akan jadi tenang. Tapi kalau kita kurang lagi ingatan pada Allah, kita campur ingat benda lain lagi, maka jangan benda lain itu mengganggu kita ingatkan kepada Allah. Bila kita sudah tumpu betul, mana sudah ada sesuatu pada kita, seperti ada harta kepada kita, kita pun boleh tumpu kepada ibadat, tumpu pada ibadat. Kalau kurang benda ni jadi rosak ibadat kita. Cari biar cukup ni untuk ibadat kita tak rosak. Maknanya ada pun sampai satu peringkat, bila memang peringkat itu kita memanglah dah tumpu kepada perkara itu, lama-lama bila sudah hati dekat dengan Allah, benda ni kurang pun tak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kenapa? Kerana hati sudah dekat dengan Allah. Jadi macam mana hati nak dekat dengan Allah, macam mana hati nak ingat Allah? Kalau hati banyak fikir benda lain, kita banyak fikir apa? Kita banyak fikir perkara ini, selesaikan perkara ini. Lepas selesai perkara ini, fikir Allah Ta'ala banyak-banyak. Tapi bila sudah dapat menumpukan fikir pada Allah, nanti benda ni tak akan jadi kesan, tidak akan jadi masalah bagi kita. Itu tengoklah, siapa rasa dia afdal tak bawa bekal, tak payah bawa bekal. Siapa afdal dia bawa bekal, itu lebih baik. Maka faham olehmu akan jumlah ini, akan perkara ini, dan peliharakan akan dia, dan peliharalah dia. Pelihara apa? Pelihara hati kita, biar banyak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serahkan diri kepada Allah dengan melakukan amal ibadat, dapat petunjuk. InsyaAllah kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, insyaAllah, katanya. Maknanya, jadi kesimpulannya, orang yang bertawakal bukan bermakna orang yang tidak, orang yang serah diri kepada Allah Ta'ala sehingga tidak buat apa-apa, tidak. Tawakal ini duduknya di hati. Sesiapa yang hatinya bergantung kepada Allah, sehingga kan hatinya tidak resah gelisah, hatinya betul-betul ingat kepada Allah, dan apa yang ada pada dirinya, sama ada kurang ataupun banyak, tidak memberi kesan kepadanya. Ini orang yang bertawakal. Sebab itu sahabat Nabi, dia merasakan dia nak bertawakal, lalu unta yang dia bawa tu dia tidak mau ikat. Lalu Nabi tanya dia kata dia nak jadi orang tawakal lah, dia nak bertawakal. Nabi kata ikat dulu, baru suah diri. Nanti kalau kamu tidak ikat, nanti bila nak belajar dengan Nabi sembahyang, nanti hati jadi ingat benda tu. Jadi bila hati yang ingat, tak jadi juga kamu tawakal. Jadi hati kamu tak nasuh kepada Allah Ta'ala sepenuhnya. Jadi kita ini nak jadikan, nak suruh hati kita suruh pada Allah. Jadi nak suruh pada Allah Ta'ala, jangan beri benda lain ganggu ni. Jangan beri benda lain ganggu. Jadi sekarang ni orang tak boleh suruh dirinya pada Allah. Tak boleh suruh dirinya pada Allah. Bila waktu sembahyang, waktu berat, tak boleh nak tumpu lagi sembahyang, sebab ada lagi benda lain yang bergantung dengan dia. Jadi sekarang ini kita nak suruh diri pada Allah, pastikan yang lain tidak. Tidak terganggu. Ini kita peringkat awam ni begitu. Tapi bila sudah hatinya memang boleh suruh pada Allah, maka dalam keadaan macam tu, seseorang tadi pun mungkin benda-benda lain tu tak ganggu dah dia. Walaupun tak ganggu pada dia pun, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu hanya suruh bulat-bulat pada Allah, tak boleh juga. Kerana pegangan Ahlussunnah wal Jamaah mesti kena ada usaha. Bila sudah berusaha, dapat banyak pun tak apa, dapat sikit pun tak apa. Usaha tadi. Ini orang yang bertawakal. Sebab bila dapat banyak, dia nampak ini pemberian Allah. Dapat sedikit pun pemberian Allah. Kita lain, dapat banyak kita, dapat sikit orang buat jahat kita.
Itu kita lah. Dapat banyak kita lah. Kita lah video, kita lah hebat. Dapat sikit, kita nampak orang pula. Ini kita sebenarnya. Allah payung gua nak baiki hati. Baiki hati ni jangan main. Kata ulama, dia kata aku telah memujahadah 10 tahun. 10 tahun untuk dapat. 10 tahun tak apa dapat lagi. Maknanya itu kita kena mujahadah. Maknanya memang kadang-kadang kita tambah benda-benda yang macam tu, nak nampak diri kita hebat, nampak tambah. Maknanya tapi benda tu mari. Kenapa? Kerana ingatan kita dengan Allah ni lemah lagi. Kalau ingatan dengan Allah kuat, masya-Allah, yang Nabi kata beri apa-apa tak jadi, tak jajah. Beri susah. Sahabat Nabi yang mana susah? Yahsabuhumul jahilu awliya minat ta'afuf. Sahabat Nabi susah mereka, tapi orang kata dia kaya. Padahal dia sangat susah, tapi orang kata dia kaya. Kenapa? Dia kena ada minat ta'afuf. Ta'afuf ni memang sangat kuat, bersandar dengan Allah. Sandar dengan Allah, siapa tidak pernah meminta, dan tidak mahu menunjukkan dia akan susah dia. Sebab tambah nampak dia susah, jadi dia menyusahkan orang. Tidak. Supaya dia tak tunjuk susah dia, supaya dia tambah gatul dengan orang, dan supaya orang tak tahu suruh gatul dia tambah. Dia nak gatul dengan Allah dia. Para sahabat Nabi, sehingga kan Abu Hurairah dia pernah dia gelepar, kata gelepar. Maknanya gelepar, orang sangka dia sakit sawat, rupanya kelaparan. Lapar. Kenapa? Tidak ada makanan. Tu pun nak khabar lagi orang, dia tak ada makanan. Sahabat Nabi bergantungan dia sangat kuat dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab hati sudah betul-betul ingat kepada Allah. Maknanya jadi begitulah kita. Kita kalau boleh bergantung dengan Allah, alhamdulillah. Sebab tu tugas kita ni tugas bersyukur je sebenarnya. Bukan tugas melihat diri kita. Kita salah. Kalau kita boleh semayang, kita tengok diri kita. Sebenarnya kita boleh semayang, kita tengok pemberian Allah. Allah Ta'ala yang memberi kita ibadat. Maknanya kalau dapat ilmu pun Allah Ta'ala yang memberi ilmu kita. Bukan kerana kebijaksanaan kita mengkaji, membaca banyak dah. Kalau orang baca banyak pun kadang-kadang dia tak ingat langsung pun ada. Mana kalau Allah Ta'ala tambah beri juga lah. Maknanya maka dia katakan moga-moga Allah Ta'ala peliharakan kita semua dan mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi serahlah diri pada Allah. Harta yang ada di tangan kita tu, ingat, jangan sampai kita ni terganggu ibadat. Terganggu ibadat, maka bekerjalah. Kita bekerja macam biasa. Yang kerja teruskan kerja. Teruskan bekerja. Kemudian bila dapat rezeki, ingat itu daripada Allah. Tugas kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tawakal, dia tidak melihat sikit banyak, dia melihat yang memberi itu Allah. Maknanya baik kita tengok. Ada orang, kalau orang tu orang yang besar, seorang raja contoh, dia beri kita apa lah? Dia beri kita pens batang contohnya. Ataupun seorang ulama besar, dia beri kita pens batang aja. Kita merasa gembira dan kita melihat pemberian itu daripada orang yang besar, orang yang hebat. Maknanya kita rasa, maka pada peringkat itu kita merasa melihat kepada pemberi tadi, kita sudah tidak tengok lagi apa yang diberi. Kita sudah melihat siapa yang memberi. Tapi kalau orang-orang biasa beri saja dia akan kata pengi batang. Pengi batang, dia akan rasa itu. Sebab apa? Dia melihat kepada yang apa yang dapat tu, apa yang diberi. Dia tidak melihat kepada siapa yang memberi. Jadi kita ni duduk dalam peringkat yang kedua ni, peringkat apa yang kita dapat. Allah sikit je aku dapat, berapa lah sikit rezeki aku dapat, orang lain dapat banyak. Kita melihat rezeki, kita melihat yang diberi, tetapi kita tidak melihat siapa yang pemberi itu tadi. Jadi kalau yang pemberi itu melihat bahawa yang memberi itu yang maha agung, yang maha besar, sudah tidak tengok dah banyak mana, tak tengok dah. Sudah merasa Allah, syukurnya Allah Ta'ala beri. Ingat, kalau Allah Ta'ala tak turun hujan setitik, turun tanaman tak tumbuh, tak ada apa kita. So kata gagah lah kita. Ni cerita benar ni, tak ada masuk gini.
orang tu cerita saya, dia ini berniaga, dia ini menanam. Dia duduk tanah kebun, ladang besar. Sehingga kan dia khusus, dia pergi kursus. Ada dekat dulu ada UPL, Universiti Pertanian dulu, masa pertanian. Dia pergi kursus pertanian. Pergi lagi kursus pertanian, lepas tu pergi lagi belajar dengan belajar sampai pergi ke luar negara nak dapat pertanian tu. Akhirnya pertanian ni tak berjaya juga. Hari sekali macam mana, minta dulu orang mai ajak, dia Allah Ta'ala beri ke dia. Minta semaya aja, dia pun dekatkan dengan Tuhan. Mulai-mulai ada tanaman maju. Tanaman maju. Sebab tu kita kena lihat pemberian tu daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala tak beri, dia buat macam-macam benda tu. Maka sebab tu kita ni masih melihat apa yang diberi. Kita tidak melihat siapa yang memberi. Kalau lihat siapa yang memberi, kita jadi orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur ini dia tak kira sikit banyak. Betul, orang yang tawakal dia tak kira sikit banyak. Dia kira Allah Ta'ala beri tu syukur saja. Hanya tugas dia ini usaha saja. Usaha. Dan kalau dia melihat lagi, usaha dia ni tak padang dengan pemberian Allah sebenarnya. Jadi dia pun melihat usaha dia usaha lah, bekerja ke, dah betul lah bekerja. Tapi dalam waktu yang sama, adakah hubungan dengan Allah? Sembahyang dan sebagainya, maka serah kepada Allah Ta'ala pemberian dia. Jadi sudah tidak melihat sikit atau banyak. Nah, orang yang tawakal ini, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur sebab apa? Kerana dia melihat ada lagi orang yang bawah pada dia. Aku mujur dapat macam ni. Ada orang susah lagi. Ada orang dalam keadaan susah. Nak tahu susah tak susah, dia pergi ke Indonesia, banyak tempat susah. Sedih kita tengok. Saya pernah pergi masuk dalam kampung-kampung. Saya pernah pergi satu pondok yang dia punya asrama itu masih lagi buluh. Maknanya penuh lah. Maknanya ni mungkin tak ada, Allah Alam lah ni. Sebab kita dapati memang ada orang kaya di sana nak beri bantuan. Tapi pondok itu saya sudah tengok lah maknanya. Dan ada pelajar yang tidur bergilir. Kalau tidur semua tak muat. Manis. Ni tidur dulu. Ni duduk baca. Itu susah. Kita ini Allah, maknanya bila tengok gini, kita rasa Allah, air taduk lah, duduk selesa lah, kaki belok lah, macam-macam itu. Maknanya, tapi bila kita pergi ke orang, bau Allah, ya Allah Tuhan aku. Maknanya susah. Kehidupan manusia tadi. Sebab tu tugas kita ni bersyukur je. Allah Ta'ala beri ni bersyukur. Dengan pemberian Allah Ta'ala. Apa tanda bersyukur? Takkan bersyukur saja. Tanda orang bersyukur ni, dia ini ingat pada Allah. Tanda dia ingat pada Allah, dia beribadat. Beribadat kepada Allah, maknanya dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, maka dapat petunjuk kita kepada Allah. Jika kita ini benar-benar serah diri pada Allah. Serah diri pada Allah ni cukuplah. Jangan tengok lagi banyak mana kita dapat. Cukuplah kita tengok yang memberi itu Allah Ta'ala. Kekuatan Allah Ta'ala beri, kesihatan Allah Ta'ala beri, harta benda Allah Ta'ala beri kepada kita. Kemudian bila kita dapat harta benda tadi, ingatkan harta benda itu semua daripada Allah, bukan daripada kita. Jangan nampak kita, aku meniaga maju kerana bijaknya aku meniaga ni jadi jatuh kerana orang khianat kat aku. Dah bila Allah? Tak ada Allah. Maju kita, jatuh orang. Mana Allah? Tak ada Allah. Inilah kita masalahnya hari ini. Selagi mana kita tidak bersihkan hati kita, lagi itulah ibadat kita tidak comel. Lagi itulah bimbang amal ibadat kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ajar kita apa? Dia ajar kita supaya melihat segala-galanya daripada Allah. Selagi mana melihat diri kita ataupun melihat orang lain, maka ia ini benar-benar ataupun belum lagi orang yang benar-benar sempurna imannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tahu semuanya datang daripada Allah, mari kita tengok tajuk yang baru. Al-aridu sani al-akhtaru wal mukhafatu wal iradatuha.
bermula yang melentangkan. Yang kedua, yang menentang ni maknanya yang menghalang. Yang kedua, keduanya kebinasaan dan ketakutan dan juga kehendaknya dan kosaknya. Dan sesungguhnya yang memadakan dia itu di dalam tafwid. Tafwid yakni menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazimkan, yakni mestikan ataupun wajib. Maknanya dengan menyerahkan segala pekerjaan kepada Allah. Serah segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membinasakan kita adalah disebabkan kebinasaan. Kebinasaan apa? Contohnya Allah Ta'ala beri kita sesuatu musibah, sepertinya binasa harta benda kita. Sabit binasa harta benda, patutnya dekat dengan Allah, kau jauh. Bila Allah Ta'ala uji kita dengan kebinasaan, sama ada binasa tubuh badan kita kerana tidak beribadat kepada Allah, ataupun binasa harta benda kerana kebakaran, kecurian dan sebagainya, ataupun binasa lah sesuatu yang kita sayang, sama ada kereta kita, rumah kita dan sebagainya. Perkara itu kadang-kadang jadi halangan juga ibadat. Kalau orang itu nampak serah pada Allah, tadi kita beritahu serah pada Allah. Bila kita serah kepada Allah, kita tak nampak benda itu membawa kebinasaan kita. Musibah menyebabkan dekat kita dengan Allah. Kebinasaan harta benda dekat kita dengan Allah. Tapi ini jadi menyebabkan orang jauh dengan Allah. Jauh dengan Allah Ta'ala, sebab sesuatu yang menyebabkan kebinasaan pada dirinya. Ataupun ketakutan tertentu. Begitu juga. Kadang-kadang orang tu takut, maknanya sakit, doktor kata bahaya ni, kalau makan ini boleh kalau teruskan boleh bawa kematian. Sakit baru hati contohnya. Sebab risau kok, kalau makan, kalau terus ni bawa kepada kematian. Oh takut, maka berhenti kok, mayang tak sekarang. Nak mana orang? Dulu kita ingat, sakit apa ni? Pakai topeng habis orang. H1N1 ni? Sakit H1N1. Oh, siapa berebut topeng? Maknanya jadi habis berebut, siapa habis? Jadi yang ditakutnya penyakit, bukan yang ditakutnya Allah. Patutnya yang berebutnya pergi ke masjid surah berebut. Maknanya bila datang satu ancaman bala daripada Allah Ta'ala, supaya kita ingat pada Allah, sepatutnya kembalilah kepada Allah. Tapi tidak, yang ditakutnya penyakit. Jadi yang perkara-perkara yang ditakut ini bukan menyebabkan dia dekat dengan Allah, jadi binasa pula dia. Jadi halangan pula bagi dia untuk dekat diri dengan Allah. Patutnya perkara ini mendekatkan dia dengan Allah. Maknanya ya memang takkanlah tunggu doktor kata awak ni tak lama 6 bulan lagi tak tahu baru nak mayang. Baru rasa takut, barulah rasa tu. Maka ketakutan ini juga membawa kebinasaan. Ataupun kehendak-kehendaknya yang tertentu, macam-macamlah kehendak. Ada orang nak sesuatu benda, seperti nak pangkat yang banyak besar. Dengan sabit pangkat besar, habis hilang ibadat. Duk kejar ke pangkat, itu bagian pangkat. Maknanya kejar ke pangkat, akhir kali mangkat. Tahu akhir kali tak ada. Kemudian nak beritahu kejar kepada harta benda. Kadang-kadang kita duk kejar kehendak kita. Tak apalah, memang nak beribadat, tapi nanti dululah, nanti biar dapat syarikat kita besar, siapa kita boleh goyang kaki, nanti kita pergi masjid. Maknanya maka duk kejar juga, habis gitu saja. Habis. Mana yang kita cari? Cari berjaya. Kadang-kadang hati ni tamak. Hatinya tamak. Sebenarnya boleh tu nak tinggal masjid surga ni, untuk tinggal masjid surga, tinggal perniagaan di masjid surga. Boleh dah, dengan kekayaan yang dia ada tu cukup dah, dia boleh tumpu dah ibadat. Tapi dia kata biar betul-betul lah, maknanya biar kukuh betul-betul. Lalu dengan nak dapat kukuh betul-betul ni, kalau boleh nak dapat syarikat besar, dia kata kalau boleh dalam bank biarlah ada 2-3 juta kau sedap sikit. Maknanya akhir sekali tak ada juga, tak tinggal juga. Habis. Harta benda kita tinggal, anak isteri pun kita tinggal, habis.
yang anak kita dia berebut hati kita cari. Kita nak cari siang malam. Kalau dia berebut, lepas tu dia ambil piti kita, dia buat ke madrasah, buat ke masjid, boleh tahan. Tapi berapa anak-anak kita, berapa orang anak hari ni yang pesen berebut hati ayah untuk buat kebajikan ayah juga. Berapa orang hari ni? Maknanya, maka akhir sekali kehendak ini juga menghalang dia kepada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang demikian itu kerana dua perkara. Yang pertama, menetapkan hati pada sekarang, maka bahawasanya segala pekerjaan itu apabila ada ketakutan lagi mubhamah, kesamaran mubham, yakni tiada kenyataannya, tiada diketahui baiknya daripada binasanya, maka adalah yang demikian itu berbalik hati, berbolak-balik hati. Lagi hanyut nafsu, tiada diketahui jatuh di dalam baik atau binasa, maka apabila engkau serahkan akan pekerjaan sekaliannya kepada Allah Ta'ala, engkau ketahui bahawasanya tiada jatuh melainkan di dalam kebaikan dan kebajikan. Yang pertama, tetap lalu sekarang ini. Tetap lalu sekarang ini kita kena tetap bahawa kita apa? Yang pertama, kita nak tumpukan pada ibadat. Yang kedua, kita nak tetap segala yang apa yang kita nak tinggalkan, kita nak buat kebaikan. Tinggalkan segala harta kita ni untuk kebaikan. Kita tak tahu nanti kita cari apa-apa banyak-banyak boleh jadi membawa kepada kebinasaan. Maknanya, jadi sekarang ni dia katakan bahawa sesuatu pekerjaan yang kita tak tahu kesamaran, benda ni akan membawa kebaikan ke ataupun perkara ini membawa kepada keburukan, maka kamu serahlah kepada Allah. Serah kepada Allah. Jadi begitulah dalam apa-apa perkara, kita kena serahkan kepada Allah Ta'ala. Baik, apa yang kita takut hari ini? Perkara yang kita takut hari ini, banyak yang kita takut. Kita takut pada anak-anak kita, bagaimana anak kita nanti besar nanti, dia senang ke susah. Serah pada Allah, beri pada dia ibadat, banyakkan dia pada pengajian agama. Maknanya, dan kita pun takut juga, bagaimana keadaan kita akan datang. Ada harta ke tak ada harta, nanti anak-anak tinggal belaka, nanti anak-anak mereka duk sibuk keluarga-keluarga dia masing-masing, kita macam mana pula. Ini pun takut juga. Main mikir, takut kaya atau kita mana pula. Ini pun kita takut juga. Takut. Allah, saya ingat cerita, saya masih teringat lah. Sampai sekarang saya ingat lagi. Masa saya duduk di Kuala Lumpur dahulu, ada seorang pensyarah lah. Ini dia dulu kuza, dia jadi sambung tu mungkin nak ambil PhD ke Allah Alam. Jadi saya ni anak murid dia, anak murid bahasa Inggeris. Tapi tak pandai-pandai pun bahasa Inggeris. Boleh kenal kita. Jadi dalam keadaan macam itu, masa dia sampai di sana, dia sambung, saya tegur dia. Tegur dia, panggil teacher dia. Tegur dia, lalu baiklah dengan dia, baik-baik dengan dia. Lalu dia selalu berulang-ulang alik lah maknanya. Lalu bila dia berulang alik, dia ambil keputusan sampai ke akhir tu dia pun nak sewa bilik ke rumah tak kira lah. Maka dia suruh saya cari. Saya pun cari mana-mana yang dapatlah sebuah. Tapi bukan rumah, bilik saja. Bila dapat bilik saja, lalu dia pun sewalah bilik. Sewa bilik saja tu, hanya sekadar dia ada bilik mandi, tandas dan tempat tidur saja, dapur-dapur tak ada. Sewanya pun mahal, 300 setengah kalau silapnya. Maknanya tak apalah, dia pun duduk. Akhir sekali dia kata kepada saya, ada masalah dengan tuan rumah. Apa dia masalah tuan rumah? Tuan rumah dia pelik. Malam-malam suka seorang diri, lepas puas suka nangis pula. Pas nangis suka, dia jadi heran dia kata. Padahal bila bercakap di siang hari molek-molek ada. Molek-molek ada. Jadi akhirnya rupa-rupanya selepas disiasat, ditanya apa-apa, dia pun ceritalah kenapa dia didudukkan rumah ini.
Dia didudukkan di rumah ini kerana anak-anak bala, tak ada orang pun nak jaga dia. Anak-anak bala. Abang kata adik, adik kata kakak, kakak kata adik. Jadi pusing. Pergi mari bala, tak ada seorang pun nak jaga. Ini masing-masing berkeluarga dan sebagainya. Lalu dalam keadaan macam itu, ambil keputusan sewa sebuah rumah. Itu yang jadi kita tu. Sewa sebuah rumah, bilik ada 5. Bilik ada 5, 3 tu atas bilik, 3 bilik atas 3, bilik bawah 2. Jadi sewa banglo besar lah. Jadi bila sewa banglo besar, maknanya akhirnya mak dia duduk seorang situ. Jadi bila mak dia duduk seorang, tak ada orang nak jaga, masing-masing tambah. Maka disewa bilik, biar orang yang sewa bilik jaga mak dia. Inilah maknanya. Jadi mak dia ni siapa yang teman dia? Bukan anak dia ni, orang-orang hak tu, orang-orang hak kerja tu. Maka dulu di situ biasalah sewa bilik saja. Begini yang berlaku. Jadi oleh kerana boleh jadi wallahu a'lam lah, boleh jadi yang dia menangis tu ingat anak dia buat kerja. Tapi nak beritahu, yang dia ketawa pula seorang diri tu, sebenarnya nak beritahu anak dia semua berjaya. Semua berjaya. Salah seorang yang saya kenal itu pengurus bank. Mana orang-orang dia, orang hebat-hebat, yang ahli kuat-kuat pun ada maknanya. Jadi ternyata memang benar. Satu hari saya nak pergi jumpa bersama saya itu. Saya pun nak pergi rumah dia. Bila saya nak pergi rumah dia, saya tengok orang ramai. Bukan ramai sangat, maknanya adalah kereta 5-6 buah. Jadi di situ kita dapat melihat bahawa 5-6 buah itu semua kereta mewah-mewah. Saya pun telefon lah kepada tu, akhir kali pergi jumpa dia. Dia kata itulah kereta anak-anak dia. Maknanya anak-anak dia sudah berjaya. Berjaya dari segi yang dia nak kehendak tu, biar anak dia berjaya, hidup senang. Memang hidup senang. Anak dia hidup senang, mak tak senang. Itulah yang berlaku hari. Kadang-kadang kita ni salah takut. Kita salah takut. Kita takut orang benda lain, benda yang membawa kepada kerosakan dia. Tapi kita tidak takut perkara yang kita nak berhadapan dengan Allah. Maka dikatakan bahawa serah pada Allah. Baik anak kita, baik apa-apa, kita serah kepada Allah Ta'ala. Maknanya jangan fikirlah perkara-perkara itu macam mana harta dia akan datang. Ni kita dah fikir macam mana ibadat dia akan datang, bagaimana amal ibadatnya akan datang, bagaimana akhlaknya akan datang. Ini yang perlu dilakukan. Sepatutnya begitu. Tapi hari ini sebaliknya berlaku. Baik, maka dikatakan bahawa kalau perkara yang kesamaran, kita boleh jamin ke anak kita akan datang mesti dapat harta banyak? Tak boleh. Kita kata daripada anak kita, nanti cikgu tanya kata nak jadi doktor, doktor. Lalu tanyalah nak jadi apa? Nak jadi doktor. Maknanya jadi akhir kali jadi doktor lain. Maknanya jadi begitu. Bukan, kita tak boleh. Tak boleh tentukan. Biar kita serah pada Allah. Apa-apa yang kita mubhamah, benda-benda yang kita duduk dalam kesabaran, yang tiada ketahui baik, tiada ketahui baiknya daripada binasa, tak tahu baik buruknya pun kita tak tahu. Maka adalah yang demikian itu berbalik-balik hati. Hati kita jadi pusing. Kalau kita banyak mikir benda yang adalah jadi pusing, jadi susah hati. Banyakkan kita ini dekatkan diri pada Allah dan serah kepada Allah Ta'ala. Lagi hanyut nafas ke nafsu? Nafas tiada ketahui jatuh di dalam baik atau binasa, maka tidak diketahui baik atau binasa. Ya, kadang-kadang kita nak sesuatu, kita takut miskin. Siapa yang tak? Semua orang takut miskin. Kita takut miskin. Nabi satu hari nak beramal, Allahumma ahyina miskinan. Nabi baca doa ni, Nabi tahu doa Nabi ni, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan. Ya Allah, ya Tuhanku, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin. Ini Nabi doa. Siapa nak doa ini lepas kuliah ni cuba saya. Nak tengok berapa orang minta doa ni. Apa maknanya?
Maknanya memang kita takut fakir, memang kita takut miskin. Miskin. Dan kita nak harta kekayaan, tapi ada orang memang harta kekayaan memang lebih baik pada dia. Ada yang memang memberi kebaikan pada dia, dan ada orang harta kekayaan itu memberi kerosakan. Jadi kita tak tahu baik buruknya. Maka dia kata maka apabila engkau serahkan akan pekerjaan sekalian pada Allah, serah pada Allah. Allah Ta'ala beri kaya pun kaya lah, beri miskin miskin lah, tapi bukan itu utama. Keutamaan ibadat kepada Allah Ta'ala, engkau ketahui bahawa tiada jatuh melainkan kebaikan. Akhirnya kamu akan dapat kebaikan. Kita tak payah susah. Kita yang susah benda yang tak patut kita susah. Kita susah miskin, tak payah susah lah. Miskin tu bagi miskin, miskin lah. Kita tu bagi kaya, kaya lah kita. Tapi nak boleh tahu kaya miskin tu kita dah tahu. Boleh jadi miskin tu lebih baik pada kita, boleh jadi kaya pun lebih baik bagi kita. Tapi kalau dipilih macam mana, kita nak kaya lebih baik lah. Itu pilihan kita, itu pilihan kita. Tapi pilihan Allah, Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi kita serah pada Allah. Kalau Allah Ta'ala beri rezeki banyak, Alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala beri rezeki tidak banyak, kita Alhamdulillah. Maknanya maka serah pada Allah. Kalau serah pada Allah, kamu akan dapat kebaikan. Kita terima saja rezeki yang Allah Ta'ala beri pada kita. Senang hati kita beribadat pada Allah. Siapa yang dikatakan kaya ni sebenarnya? Orang kaya ni orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Itulah kaya. Bukan orang yang dalam bank ni fikir banyak. Bukan yang tu. Kalau orang nilai yang kita memang begitulah. Orang yang makan kereta besar, orang yang memiliki rumah yang besar, orang yang mempunyai bilangan wang yang banyak dalam bank, itulah kaya. Tidak. Dalam Islam bukan itu yang kaya. Orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepadanya, sehingga dia tidak berhajat kepada yang lain kecuali Allah. Dia tak berhajat lah. Dapat banyak ni pun tak apa, banyak ni tak apa. Dia rasa cukup dengan Allah Ta'ala beri. Dan maka siapakah yang miskin? Siapakah yang miskin? Orang yang miskin adalah orang yang merasa tidak cukup dengan apa yang Allah Ta'ala beri pada dia. Itulah miskin, walaupun hartanya banyak. Sedangkan Nabi sudah beritahu, kalau orang ini, kita ini, yang nafsu yang ada pada diri kita ini, kalau diberi 2 lembah emas, 2 bukit emas, tak cukup. Saya nak 3 lagi. Maknanya ibaratnya begitu. Maka dia katakan bahawa serah kepada Allah. Maka bila kita serah, hati tenang, kita akan dapati duduk dalam kebaikan. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berkatkan kita. Orang-orang dulu dia fikir keberkatan itu penting. Dia tak banyak masa berkat. Orang dahulu kerja bendang saja, tak ada apa-apa. Sampai lagi anak cucu duduk tanah ayah dia tinggal. Maknanya kenapa? Kerana duduk dalam keberkatan. Maka dikatakan bahawa serahlah pada Allah, tak apalah. Malahlah fikir banyak sikit berdoa pada Allah. Allah Ta'ala beri pun beri, tak beri pun tak apa. Yang paling penting tugas kita bersyukur. Beri pun bersyukur, tak beri bersabar. Habis cerita. Maknanya maka Allah Ta'ala akan beri kebaikan. Kata Imam Ghazali, kamu akan dapati bahawa kamu duduk dalam kebaikan dan kebajikan. Duduk dalam kebaikan dan juga kebajikan, sama ya. Duduk dalam kebaikan, duduk dalam baik saja. Kenapa? Kerana bila kita ini tak terlalu menumpu segala apa yang kita tidak ada, dan kita terlalu memikirkan benda yang kita tidak ada, hati kita tenang ibadat. Tapi kalau kita memikirkan benda yang kita belum dapat dan kita ingin mendapatinya, maka hati kita tidak tenang dan kita tidak dapat menumpu ibadat. Kenapa? Kita terlalu memikirkan benda yang kita tidak ada dan tidak dapat. Jadi lagi tidak tenang apabila kita kejar lagi, kau tak dapat. Sebab tu dikatakan dunia ini umpama fata morgana. Kenapa pula fata morgana? Fata morgana ni begini, mochi-mochi. Kalau tengok dekat, tengok panah ni, kalau tengok atas jalan raya tu, macam ada air tu, macam ada air. Cuba kita pergi kat tu, tak ada nampak depan tu.
Kita pergi Lebanon, ada Lebanon. Itulah dia fata morgana. Bayang-bayang, kita tertipu dengan bayang-bayang. Tertipu saja. Tak ada. Hari ni kita beli kacang, esok tubik usa. Baru beli kacang, usa tubik pula. Datang lah, memang datang. Begitulah keadaan dia, bermacam-macam. Datang nak kerja. Bagi itulah dia dunia hari ini. Maka cukuplah saya terima saja apa yang Allah Ta'ala beri. Kamu akan dapati kamu duduk dalam kebaikan. Sehingga kan hati kita tenang. Orang duduk dalam kebaikan ni macam mana? Yakni yang pertama hatinya tenang dengan pemberian Allah. Maknanya. Yang kedua, mudah dia nak melakukan ibadat. Maknanya ada orang bukan tanpa ibadat jadi payah. Jadi payah. Ada je benda-benda yang tak kena, ataupun ada benda-benda yang sakok belakang kata. Jadi payah. Tapi bagi orang yang duduk dalam kebaikan, mudah buat ibadat. Nak pergi semayang pun tak ada gangguan. Jadi mudah saja. Ini orang yang duduk dalam kebaikan, hati pun sudah tenang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia boleh istiqamah. Istiqamah berterusan dalam kebaikan. Sebab tu Nabi sebut ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dikasihi oleh Allah adalah amalan yang sedikit tapi berterusan. Biarlah sikit pun. Kita boleh zikir 100 je sehari. Ya 100 tapi jadi hari. Maknanya kita boleh baca Al-Quran 1 surah je sehari. Itu pun enak atau enak. Contohnya 1 surah lagi. Jadi tak apalah, kita asal berterusan. Maknanya jadi sekarang ini disuruh kita berterusan dalam melakukan amal ibadat. Itu dia panggil istiqamah. Istiqamah ni orang yang duduk dalam kebaikan. Maknanya kemudian hatinya cenderung dalam melakukan kebaikan. Hatinya nak buat baik saja. Kita banyak fikir apa? Bangun pagi fikir nak buat baik saja. Apa nak buat ni untuk kebaikan? Ini orang yang duduk dalam kebaikan. Kalau orang dalam keburukan, sama ada dia mampu buat maksiat ataupun tak mampu, tapi bangun pagi mikir nak buat maksiat, itu duduk dalam keburukan. Maknanya jadi tidak dapat tidur. Kita ni serahlah pada Allah, nescaya kita akan dapat kebaikan. Maka adalah ia daripada orang yang sentosa hatinya sekarang daripada kebinasaan. Maka dia termasuk dalam keadaan orang yang tenang. Sentosa ini tenang hatinya. Maknanya sekarang daripada kebinasaan. Kebinasaan ni banyak. Kebinasaan amal ibadat, kebinasaan akhlak, kebinasaan hati. Hati jadi binasa dengan sebab penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ni. Tenang hati, tak apalah, kita terima sajalah Allah Ta'ala beri pada kita. Maknanya asal susah, banyak sikit supaya je. Ramai tak ada orang supaya je. Ada harta tak ada harta supaya saja. Miskin kaya supaya saja. Ada pakak hilang pakak supaya saja. Buat gitu je. Boleh? Walaupun tak ada masalah. Maknanya mulut kata boleh lah, tapi hati memang berat lagi. Maknanya Tapi begitu siapa yang serah diri pada Allah, memang hati dia akan rasa tenang sahaja. Selamat daripada kebinasan. Kalau tidak, gosok kita, jadi tak hilang, jadi kita binasa. Seperti apa? Macam mana kalau dia rasa tak cukup dengan Allah Ta'ala beri pada dia, dia dapat rezeki sedikit, Allah gaya dia merungut pada Allah. Baru ulama mengatakan sesiapa yang merungut dengan rezekinya sedikit, maka dia dikira menentang qada Allah, ketetapan Allah. Maknanya jadi kan kita kena terima saja. Akhirnya kalau kita tak serah pada Allah, binasa. Hati kita binasa. Kita jadi buruk sangka ke orang, kita jadi hasad ke orang. Padahal Allah Ta'ala tetapkan kita punya perniagaan banyak tu jari ni, tapi kita jadi hasad, buruk sangka orang, binasa. Sebab apa? Sebab kita tak serahkan benda ni pada Allah. Kita tak serah, ini pemberian Allah, ini daripada Allah, kita tak serah. Tapi bila kita tak serah, kita mari lalu binasa lagi. Dari segi apa? Dari segi hati kita binasa. Amal ibadat pun binasa. Jadi amal ibadat kita pun jadi tidak boleh nak menumpukan amal ibadat. Hati pun jadi sakit. Maknanya akhlak pun kita binasa. Akhlak pun timbul akhlak yang buruk, dan sebagainya. Sebab apa? Sebab selagi seseorang itu tidak menyerahkan diri pada Allah,
Tu sekarang ni kita nak latih diri ni, nak serahkan diri pada Allah. Apa-apa saja Allah Ta'ala beri banyak sedikit, serah kepada Allah Ta'ala. Dan jangan pula bila banyak daripada Allah, banyak ingat Allah, sikit dah ingat sekarang. Itu pun tak boleh. Semuanya kita kena lihat daripada Allah. Maka bila semua daripada Allah, itulah hati tenang. Kita hari ini kenapa amal ibadat kita jadi resah gelisah? Hati kita tak tenang. Siapa yang tenang tu alhamdulillah lah. Tapi kebanyakan mungkin manusia duduk dalam keadaan tidak tenang. Hati dalam keadaan tidak tenang. Jawapan dia kerana apabila manusia tidak menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Selagi mana tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, maka selagi itulah hatinya tidak tenang. Dan yang kedua, kerana hatinya lalai kepada Allah. Hati lalai kepada Allah. Bila hati lalai kepada Allah, maka dia tak ingat itu dari Allah. Dia ingat itu dari dirinya ataupun itu daripada orang lain. Lalai kita kepada Allah. Itu kita kena datangkan ingat kepada Allah. Dengan memperbanyakkan zikir, menghadirkan diri kepada majlis ulama-ulama. Ada ulama semalam dia kata kalau nak dapatkan rasa kita tu dengan Allah, amallah apa-apa ilmu yang kamu dapat, cuba amal tu amal dia kata. Jadi kamu akan dapat rasa dekatnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan serahlah kepada Allah, nak cari selamatlah kita. Kalau tidak maka binasa. Dan tetap hati kamu dan sentosa dan tenang ataupun aman dan kesenangan di dalam waktumu itu, dan senang di dalam waktumu itu, iaitu tuanan yang amat besar. Inilah petua ataupun apa dia panggil, perkara yang sangat besar, ataupun inilah peranan yang amat besar. Apa dia panggil? Nanti pun maknanya pokok yang paling besar lah, ataupun petua yang paling besar lah. Serah pada Allah, serah kepada Allah Ta'ala semata-mata, maka kita akan dapat kesenangan, aman, hati pun tetap bila kita serah kepada Allah. Ini ibu dia sebenarnya. Yang lama ni kita tak jumpa, serabu semua, banyak jenuh. Ada ulama kata nak serah pada Allah ni, yang pertama banyakkan berzikir, yang kedua banyakkan bertafakur. Tafakur untuk memikir. Jangan mikir yang lain pula. Mana berfikir, kalau boleh duduk soali fikir. Mana ini semua fikir. Oh, ini memang afan Allah. Ini adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kita, agar kita ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah ataupun menjadi orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada Syekh kami rahimahullah taala, wallahu a'lam, ada ilmu nak wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.